syurga semuanya insya-Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sebesar-besar nikmat yang barangkali kita tidak perasan, antaranya ialah nikmat udara, nikmat nafas. Tiap saat, tiap detik Allah Taala beri pinjam kepada kita akan nikmat udara agar kita terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan hanyalah supaya dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sentuh bab benarkah dakwaan mengatakan ada zikir-zikir yang boleh menggantikan salat sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Kita sebelum ini pernah dengar, ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, maka dilarang mengerjakan solat apapun. Tuan-tuan nak solat sunat, tak boleh ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Adapun larangan itu berbentuk kepada solat sunat yang lain. Tidak disebutkan secara khusus. Yang ini ulama kata yang dibolehkan hanyalah solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Ada beberapa peristiwa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sebabnya ada beberapa peristiwa waktu seorang sahabat ni masuk ke dalam masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, lalu seorang sahabat ni masuk terus duduk. Tapi cantiknya dalam hadis ni diriwayatkan tak disebutkan pula nama sahabat tu. Kan? Kalau tuan-tuan lihat dalam hadis, mana-mana hadis, sahabat-sahabat yang melakukan perkara-perkara yang macam menyalahi, tidak disebutkan namanya. Contoh dalam bab ada sahabat yang memakai gelang emas. Sahabat lelaki pakai gelang emas, lalu Rasulullah SAW suruh lemparkan, buang, jangan pakai. Tapi tak disebutkan pun siapa sahabatnya. Yang ini untuk menjaga aib dan sebagainya. Cantiknya meriwayatkan hadis. Jadi dalam hal ini tidak disebutkan sahabat yang duduk tu. Nabi SAW kata dalam riwayat itu, as-sallaita qabla an taji'a? Adakah kamu sudah mendirikan solat sebelum kamu sampai di sini? Jadi disuruh solat, bahkan dah duduk. Adapun dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat ni masuk ke dalam masjid ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Dia masuk, dia datang lambat, lalu dia melangkah-langkah orang yang ada di situ. Masjidnya tak besar macam masjid tuan-tuan, orangnya penuh, jadi dia datang lambat. Dia melangkah-langkah bahu orang yang sedang duduk. Lalu Nabi SAW kata, Nabi SAW kata, duduklah kamu. Sesungguhnya kamu telah menyakiti saudara-saudara kamu. Disuruh duduk pula, tak suruh solat. Jadi pandangan itu digunakan pakai oleh madhab yang lain, bukan madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali. Ianya digunakan pakai oleh madhab Hanafi dan madhab Maliki. Adapun dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW kata, kum farka, bangun. Sahabat ni terus duduk, lalu Nabi SAW kata, kum farka, bangun, kemudian rukuklah. Jadi kalau kita terus faham hadis gitu saja, kita bangun, kita buat rukuk saja. Bahkan sebenarnya kata Al-Imam Nawawi, ianya menterjemahkan suruh solat. Sebab tu kita jangan terus, saya tak percaya dengan ulama' kata dia. Saya hanya nak merujuk terus pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita terus rujuk Al-Quran hadis, kita pun tak faham. Kum, bangun, farka', maka rukuklah. Maka buat rukuk je lah, tak payah solat. Jadi kata ulama' suruh solat sekali. Jadi berbagai-bagai lah. Berbagai-bagai. Dan bagaimana pula ketika majlis ilmu sedang dijalankan? Sebab ada yang mendakwa kalau kita baru sampai, tak perlu solat sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Ada zikir-zikir yang diajarkan oleh salafus salih.
menggantikan solat sunat tahiyatul masjid. Benarkah dakwaan itu? Zikirnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 4 kali. Hal itu, zikir itu menggantikan kepada solat sunat tahiyatul masjid. Dapat juga. Jadi dia tak boleh solat sunat tahiyatul masjid. Tapi benar ke sejauh manakah dakwaan itu? Jadi itu betul. Yang pertama saya nak sebut perkara itu betul. Cuma dalam mazhab al-Imam Syafi'i, zikir itu harus dilakukan bagi keadaan-keadaan tertentu. Contoh, bagi orang yang masuk dalam masjid tapi dia berhadas, yang ini tak ada wuduk dan sebagainya, maka melarang dia untuk solat sunat tahiyatul masjid. Baru guna pakai yang tadi zikir, aku ni tak ada wuduk, duduk dalam majlis ilmu, maka dianjurkan untuk menggantikannya dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 4 kali. Dapat pahala macam solat sunat tahiyatul masjid. Ataupun ada perkara-perkara yang lain melarang, memang dah tak ada ruang dah, contohnya penuh, kat mana nak solat sunat satu masjid, kan? Takkan nak sembahyang depan sebelah orang kuliah, macam tak sesuai juga, kan? Maka boleh digantikan tadi. Tapi kalau tak ada larangan-larangan tu, tak ada sesuatu yang menghalang, dan dia pun ada wuduk dan ada ruang yang besar, maka tetap dalam mazhab Asy-Syafi'i dianjurkan untuk solat sunat tahiyatul masjid. Begitu juga bagi penceramah. Kalau penceramah datang lambat, tak berapa nak lambat sangatlah, dan ketika itu orang sedang menunggu, tetap dalam mazhab Asy-Syafi'i tetap juga dianjurkan kepada yang penceramah pentazkirah tu untuk solat sunat tahiyatul masjid. Sampaikan macam tu sekali. Jangan terus ambil pendapat, boleh ganti dengan zikir. Jangan terus gitu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i tetap dianjurkan untuk solat sunat tahiyatul masjid, kecuali ada sesuatu yang menghalang daripada kita untuk melakukan solat sunat tahiyatul masjid, tak ada wuduk dan sebagainya, maka bolehlah tuan-tuan zikir. Tadi yang baru datang boleh zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi soalannya, seseorang masuk ke dalam masjid ketika khatib sedang berkhutbah, mana yang lebih utama di antara ia terus duduk ataupun ia solat 2 rakaat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Berkata penyusun Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, solat sunat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke dalam masjid ketika imam sedang menyampaikan khutbah, sunat hukumnya menurut mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Sunat. Sunat hukumnya, sunat dapat pahala. Jadi kalaupun khatib itu sedang menyampaikan khutbah, maka kita mazhab Asy-Syafi'i dianjurkan untuk solat sunat tahiyatul masjid. Solat lain tak boleh. Solat qabliyah Jumaat tak boleh. Nak solat boleh. Macam-macam jenis solat tak boleh, kerana khatib sedang menyampaikan khutbah, larangan. Adapun kalau tuan-tuan nak sayang akan fadilat solat sunat qabliyah Jumaat itu, maka dianjurkan untuk diharuskan untuk menggabungkan niat. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat kerana Allah, digabungkan niat. Tapi kalau nak solat sunat qabliyah Jumaat saja, maka tidak diharuskan. An Jabir bin Abdullah qala jaa rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutuban nas yaumal jumu'ati faqala asallaita ya fulan qala la qal qum farka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, muka surat 598. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang lelaki telah datang masuk ke dalam masjid, dan pada ketika itu Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumaat kepada orang ramai. Maka Nabi pun bersabda, apakah kamu sudah solat wahai fulan? Fulan pula, tak disebutkan pun namanya. Cantiknya bukan nama dia fulan. Fulan ni gelaran saja. Lelaki itu menjawab, belum lagi Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, bangun, bangunlah dan rukuklah, yakni solatlah. Dalam riwayat yang lain, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Idza jaa ahadukum wal imam yakhutubu. Jika imam itu sedang menyampaikan khutbah ataupun dia baru keluar daripada pintu ni, kalau bahasa kita, kalau kita dalam keadaan kita sekarang daripada pintu nak menuju ke arah mimbar, fal yusalli,
Daripada Jabir bin Abdullah bersabda ketika baginda sedang menyampaikan khutbah, datang seorang lelaki masuk dalam masjid dan pada ketika itu imam sedang menyampaikan khutbah ataupun sudah menuju ke arah mimbar. Maka hendaklah orang yang baru datang itu solat 2 rakaat. Ini digunakan pakai oleh mazhab Asy-Syafi'i. Jadi tuan-tuan mazhab Syafi'i kan, maka tak perlu nak berbalah lah lepas ni kan. Sebab tuan-tuan mungkin ada dengar larangan Nabi SAW kata jangan suruh duduk. Nabi SAW kata suruh duduk. Ada riwayat lain memang hadis itu sahih dikatakan suruh duduk. Suruh duduk. Kenapa suruh duduk? Sebab dia itu telah menyakiti saudara-saudaranya, ini jemaah yang lain di belakang langkah, datang lambat. Lepas tu nak dapatkan tempat yang di hadapan. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i ianya dikira sebagai dhaif. Ya, ini lemah. Kita dalam mazhab Asy-Syafi'i kita ambil kita guna pakai hadis yang ini. Jadi nak guna pakai hadis ni bukan tu pada ulama. Buat kesimpulan mana perlu pakai, bukan ikut cita rasa kita. Hari ni saya nak pilih hadis yang ni, besok saya nak pilih hadis yang ni. Bukan lagi gitu. Hari ni saya nak guna mazhab Syafi'i, besok saya nak guna mazhab ini. Kan hari ni orang berbalah-balah. Kan kita bebas bermazhab, kata dia. Bab jual beli saya nak guna mazhab ni. Kalau bab beli kereta, hutang bank, loan bank, saya nak guna mazhab ni. Bab bayar zakat, kita mazhab apa? Bayar zakat. Kita tak guna mazhab Syafi'i kan? Ada tak mazhab Syafi'i yang ajar suruh zakat fitrah online? Itu bukan kita yang tentukan, ulama, mufti. Kita bukan pihak berautoriti, tak boleh suka-suka. Ada orang saya tak nak bayar zakat dekat majlis agama. Majlis agama songlap duit, mandai-mandai dia kata dia kan. Dia pun tak ada bukti. Dengar daripada mana? Ada, saya dapat daripada grup WhatsApp. Gitu pula. Jadi dia tak nak bayar zakat. Pergi haji 2 kali. Ada saya dah jumpa dah. Tak nak bayar zakat. Tapi nak bayar zakat macam mana? Saya nak bayar zakat direct terus pada asnaf. Asnaf tu siapa? Saya pun tak tahu asnaf tu siapa, kata dia. Jadi takut-takut tak jadi zakat. Sebab zakat itu kena bagikan kepada 8 golongan asnaf. Bukan fakir saja, bukan miskin saja. Jadi kena agihkan. Sebab tu kita bayar dengan pihak berautoriti. Bang solat duit, tak solat duit tu wallahu alam. Siapa yang boleh jamin, kan? Jadi tanggungjawab kita dah lepas. Adapun solat-solat yang selain daripada tahiyatul masjid, maka ianya diharamkan hanya dengan sebab naiknya imam ke atas mimbar sekalipun. Jadi waktunya bila? Naik mimbar tu dah kena get ready dah. Sebab ada pandangan mengatakan ketika imam sedang menuju ke arah mimbar, ada yang mengatakan bermula pada rukun. Cuma nak betulkan pemahaman kita dalam memahami hadis Nabi SAW. Kan kita katakan kan biasa Bilal akan katakan, barang siapa yang berkata diam sekalipun kepada sahabatnya, dengan perkataan diam sahaja pun, maka luputlah pahala Jumaatnya. Dia kata gitu kan. Dalam bahasa Arabnya lara, yakni sia-sia. Jadi yang memahami lara itu bukannya kita, yakni ulama. Ulama kata lara itu ialah perkataan dia itu. Diam. Perkataan itu yang lara, bukan pahala Jumaat kita yang semua habis terus tak dapat pahala. Bukan begitu. Sebab itu dalam mazhab Asy-Syafi'i, sunat hukumnya kita ini dengar dengan taat, diam dengar dengan taat. Sunat hukumnya. Adapun kalau kita ini bercakap-cakap, maka hukumnya adalah makruh, tidak haram. Tapi bukan yang bersenang-senang suruh bercakap. Mentang-mentang hari ini dah dengar, makruh saja, maka besoknya waktu khutbah berbual-bual. Bukan begitu. Sunat diam dengar dengan taat. Adapun siapa yang bercakap-cakap, maka taklah terus habis pahalanya, terus tak ada pahala. Ataupun kata diam sekalipun, perkataan diam itulah yang sia-sia. Adapun kalau kita diam dengar dengan taat tapi berdengkur, tak guna juga kan. Ada orang diam taat betul, rupa-rupanya tidur, tak guna juga. Jadi mentang-mentang dikatakan dalam hadis suruh diam dengar dengan taat, maka ketika khatib mengatakan berselawatlah, maka dia pun diam saja. Hukum berselawat ketika khatib sedang suruh selawat, maka hukumnya adalah sunat. Adapun kalau orang datang, dia beri salam kepada kita,
Assalamualaikum Haji Ruslan. Contoh, datang. Hukum memberi salam ketika khatib menyampaikan khutbah adalah makruh. Makruh beri salam. Kita tahu hukum beri salam ni sunat. Tapi ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, memberi salam itu hukumnya makruh. Assalamualaikum. Ucapan itu makruh. Tapi bagaimana pula bagi orang yang menjawab? Bagi orang yang menjawab, orang beri salam kepada kita ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, maka wajib bagi dia untuk menjawab salam. Wajib. Bukannya kita memahami hadis, ulama memahami hadis. Bukan terus tak boleh cakap. Rupanya ada bahagian-bahagian dia. Bagi salam, memberi salam ketika khatib menyampaikan khutbah hukumnya makruh, tapi menjawab salam hukumnya wajib dalam keadaan suara yang sederhana. Bukannya marah. Assalamualaikum Haji Ruslan. Waalaikumsalam. Marah kan? Bukannya gitu. Waalaikumsalam. Dah cukup. Tak payah nak tanya kau daripada mana, kenapa lambat. Tak perlu nak nambah. Jawab sekadarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah cukup. Sebab